Pada 24 Disember 2014, negara kita telah digemparkan dengan berita kejadian letupan di sebuah rumah di Taman Ria Mesra 2 di Gurun, Kedah. Pada waktu itu, 3 orang telah dilaporkan maut serta merta di tempat kejadian, manakala 3 lagi cedera parah dalam kejadian tersebut. Malangnya, selepas dirawat di hospital selama 6 hari, salah seorang dari mangsa yang cedera parah dilaporkan telah menghembuskan nafas terakhirnya, yang menjadikan mangsa yang terbunuh dalam tragedi ini adalah seramai 4 orang. Pihak berkuasa ketika itu mendapat laporan yang letupan berlaku dari tong gas yang berada di rumah tersebut, tetapi apabila siasatan mula dijalankan, mereka mendapati tong gas bukanlah penyebabnya. Pihak penyiasat bomba menyatakan yang kemungkinan letupan itu berpunca daripada sejenis bahan letupan berdasarkan pengamatan impak letupan di lokasi kejadian, terutama kesan-kesan lubang pada dinding rumah terbabit. Lalu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. 3 mangsa yang maut serta-merta adalah Korporal Ayub Hasim berusia 37 tahun, seorang anggota tentera dari kem lapangan terbang di Sungai Petani dan bertugas di Kem Hobart, Gurun. Anak perempuannya yang berusia 8 tahun, Hidayah Ayub, serta anak jirannya Afiq Luqman Muhammad Syarizal berusia 5 tahun. Manakala isteri Korporal Ayub, Sharifah Azlina Hashim berusia 30 tahun yang cedera parah turut kehilangan bayi berusia 6 bulan dalam kandungannya selepas mengalami keguguran akibat kejadian itu. Malangnya, Sharifah Azlina turut meninggal dunia setelah 6 hari mendapatkan rawatan di hospital. Turut cedera parah ialah seorang lagi anak lelaki mereka, Muhammad Idham Syahmi berusia 5 tahun dan isteri kepada jiran keluarga mangsa iaitu Ibu Akif Luqman, Zuraidah Mat Robi berusia 30 tahun. Jadi, apa sebenarnya yang telah berlaku? Pada hari kejadian jam 4.45 petang, satu letupan kuat telah berlaku di kawasan perumahan teres. Jiran-jiran di perumahan terbabit masing-masing telah keluar dari rumah untuk mengetahui apa yang telah berlaku. Ketika itu didapati rumah mangsa dalam keadaan terbakar dan musnah teruk. Rumah di sekitar juga dalam keadaan rosak teruk akibat letupan itu. Panggilan kecemasan telah dibuat bagi melaporkan kejadian. Pihak bomba dari Guar Cempedak, Yan dan Sungai Petani telah berkejar ke lokasi kejadian setelah menerima panggilan tersebut lebih kurang jam 4.57 petang. Impak letupan yang kuat itu menyebabkan Allahyarham Ayub tercampak sejauh kira-kira 17 meter dari tempat kejadian. Letupan itu turut menyebabkan 10 buah rumah berdekatan rosak teruk, manakala 34 lagi mengalami kerosakan kecil akibat gegaran selain memusnahkan 2 buah kereta. Semua 3 mangsa yang cedera parah ketika itu telah dikejarkan ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, manakala mayat 3 mangsa yang terbunuh juga dibawa ke hospital yang sama. Pihak penyiasat bomba kemudian memulakan siasatan mereka bagi mengetahui punca letupan. Dakwaan awal tentang letupan berpunca dari tong gas memasak kemudian telah disangkal apabila mereka melihat keadaan lokasi kejadian, termasuk impak letupan yang dikesan pihaknya ketika melakukan kerja pemadaman. Sebaik tiba di lokasi kejadian jam 4, tong gas memasak kemudian telah disangkal apabila mereka melihat keadaan lokasi kejadian, termasuk impak letupan yang dikesan pihaknya ketika melakukan kerja pemadaman. Sebaik tiba di lokasi kejadian jam 4.57 petang. Ketika menjalankan pemeriksaan, mereka mengenal pasti impak yang cukup kuat, terutama kesan lubang pada dinding rumah terbabit yang diyakini berpunca daripada bahan letupan dan bukannya letupan tong gas memasak seperti yang didakwa. Ketika pihak bomba masih menjalankan siasatan, mereka meminta bantuan daripada skuad bom Polis Diraja Malaysia PDRM untuk memeriksa lokasi kejadian kerana khawatir masih ada bahan letupan di dalam rumah terbabit. Anggota polis yang membersihkan kawasan kejadian kemudian telah menemui serpihan bom yang meletup. Bom yang meletup di rumah berkenaan milik pasukan keselamatan kerana beberapa serpihan bahan letupan yang dijumpai di lokasi jelas menunjukkan ia digunakan pasukan keselamatan Malaysia. Temu bual bersama jiran-jiran pula mendedahkan apa yang mungkin telah berlaku. Ketika itu, terdapat saksi mendakwa melihat seorang lelaki yang pada pengetahuannya bekerja sebagai anggota tentera di Gurun sedang cuba menggergaji benda yang menyerupai bom mortar di bahagian belakang rumahnya. Berdasarkan maklumat tersebut, pihak berkuasa menjalankan siasatan untuk mengenal pasti bagaimana anggota tentera terbabit memiliki bahan letupan tersebut dan tindakannya menggergaji bahan itu. Satu pasukan khas kemudian ditubuhkan untuk menyiasat punca kejadian dan perjumpaan diadakan bersama pegawai tentera dari Kem Hobart, Gurun. Pada 27 Disember 2014, pihak polis mengesahkan bahawa letupan berpunca daripada peluru pelancar roket anti kereta kebal High Explosive Anti-Tank adalah jenis yang digunakan oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk memusnahkan kereta kebal. Ketika itu, pihak polis percaya peluru tersebut dipercayai tidak meletup setelah digunakan di dalam latihan pihak ATM dan dibawa pulang oleh Allahyarham Ayub untuk cuba mengekstrak item berharga di dalam peluru tersebut. Polis juga percaya terdapat lebih daripada satu
peluru di kawasan di mana mangsa mengutip peluru tersebut kerana kawasan kawah letupan itu luasnya kira-kira 100 meter. Namun tidak lama selepas itu, pihak polis telah mengeluarkan kenyataan bahawa mangsa mengutip bom yang tidak meletup untuk diambil logam tembaganya dan dijual kepada peniaga bahan lusuh. Polis dapati mangsa mengambil bom itu di lapang sasar setelah ia tidak meletup dan dibawa ke rumah untuk dipisahkan bagi mendapatkan tembaga dan dijualnya kepada kedai bahan lusuh sebagai pendapatan sampingannya dan bukan untuk digunakan bagi tujuan jenayah. Apabila menyiasat bagaimana mangsa boleh membawanya pulang ke rumah, siasatan polis mendapati prosedur kawalan keselamatan terhadap persenjataan di kamp tentera tempat mangsa bertugas telah dilaksanakan dengan betul, tetapi elemen anggota tentera itu yang mempunyai kebenaran memasuki lapang sasar menyebabkan insiden letupan itu berlaku. Sungguh tragis apa yang telah berlaku. Semoga kes ini menjadi iktibar supaya tidak bermain-main dengan alat berbahaya seperti ini. Jika tidak, nyawa mereka yang tidak bersalah juga turut terbabit jika sesuatu berlaku.